Baik, itu saya laporan yang sangat memberikan impak kepada kita juga, kan. Selama ni kita hanya melihat bahawa beberapa iklan ni hanya untuk menjual produk dan sebagainya. Kadang-kadang kita baca pun tak tahu kita nak laporkan kepada siapa kalau misalnya kita tak selesa dan tak enak bila membaca iklan-iklan tersebut, kan. Yep, betul. Jadi kita nak tahu perhalusi satu persatu bagaimana piawaian maupun standard ataupun ciri-ciri iklan yang baik ya untuk anda di luar sana, mungkin dalam kalangan usahawan yang teringin untuk memaparkan iklan. Ini adalah info yang terbaik untuk anda. Kita bersama dengan Encik Azizul Kalahan, pengerusi ASA, dan juga Encik Kadri Taib selaku timbalan pengerusi ASA ataupun Advertising Standard Advisory Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami kedua-duanya. Terima kasih. Selamat datang, Kemi Syai. Baik, tadi kita dah tengok sedikit berkenaan dengan laporan beberapa iklan di tepi lebuh raya ni. Jadi sebelum tu kita nak tahu juga sebenarnya apakah fungsi dan juga peranan ASA ini dalam memantau segala apa pengisian-pengisian yang ingin diiklankan di tepi lebuh raya ini. Sebagai badan bebas, kita mengawal selia mengikut kod amalan pengiklanan Malaysia. Dan dari segi itu kita mempunyai proses di mana produk-produk ini perlu mendapat lesen untuk iklan. Kadang-kadang dia terlepas pandang ataupun orang yang mengawal selia tidak melakukan tanggungjawab mereka lah. Encik Kadri mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami bagaimana kita nak kategorikan iklan itu sebagai iklan yang baik. Apakah ciri-ciri yang perlu kita tahu? Dia bagi kita mula asal, dia pertama kali kita cuma memonitor atau iklan-iklan yang dicetak. Yang satu lagi bukan yang di online, yang dicetak, yang di luar rumah, outdoor, dan di panggung wayang. Ya, dicetak ni banyak dia punya breakdown lagi lah. Ciri-ciri dia kita kena ikut. Fundamental atau asas dia ialah setiap iklan mesti sah. Okey, mesti sopan. Dan you mention tadi kan, berdasarkan cara bertanggungjawab dengan sosial. Jadi macam kita tengok tadi ada yang tak tunjuk apa yang patut dibuat. Dia nak mendidik orang kan. Dan satu sah lagi tu dari segi macam mana tadi? sah tu daripada legal. Satu lagi daripada jujur, apa maklumat yang dia beri itu memang betul. Ya. And then betul. Satu lagi ya. Jadi dia tak ada nak menipu, tak ada unsur-unsur lain. Tapi kita tengok banyak kalau antara sampel-sampel ada yang cakap sapu je terus putih. Memang betul ya, sapu je putih, tapi dia efek atas badal. Kalau kita pakai bedak apa-apa pun memang bedak putih-putih lah. Tapi dari segi menjadikan kulit kita lagi putih tu, dia bukan macam tu. Jadi dia punya nak kita cakap tu, dia tak cakap, mungkin dia betul perkataan tu, tapi dari segi betul tak jadi. Yes. Tapi bagaimana pula, sebab kita lihat kan ada juga yang terlepas ni. Kan apa yang menyebabkan terlepas beberapa iklan yang kata perkataannya kurang sopan, kadang-kadang double meaning terlalu tak sesuai untuk anak-anak kita lihat dan sebagainya kan. Bagaimana wujudnya? Selalunya yang terlepas ni dia tak ikut garis panduan dan dia jatuh di bawah kategori illegal billboard. Jadi di highway seumpamanya di dalam boundary dia papan tanda itu okey, legal. Tapi di luar tu dia berjadi satu pencemaran sebab dia letak terlalu dekat dan kedua dia tidak mematuhi undang-undang. Itulah yang berlaku dari segi penggunaan bahasa ataupun gambar. Jadi silakan. Jadi public boleh menulis kepada kami, buat laporan lah. Dan kita akan ambil tindakan lah dari segi orang kata berurusan dengan
badan berkenaan dan kerajaan. Ya. Seperti mana yang kita tahu kan, kalau mereka yang dah mengambil package ini, pastinya ada masa yang tertentu lah ditayangkan billboard ataupun iklan mereka di tempat yang tertentu. Jadi tindakan yang dimaksudkan adalah untuk memendekkan jangka masa itu atau terus turunkan. Apakah tindakan yang bakal dikenakan kepada mereka? Saya ingat yang ini berpandu kepada apa yang kita lihat daripada kaji certain advertisement tu atau iklan tu. Kita tengok ada kesalahan, ada kecacatan, ada unsur-unsur yang Negatif. melanggar fundamental tadilah. Sah, sopan dan sebagainya lah. Jadi bila ada macam tu, kita boleh ambil tindakan. Tapi tindakan kita kalau kita dapat monitoring, kita tengok kat mana benda tu, ataupun orang ramai yang buat laporan aduan, ataupun kita punya grup, ada orang yang kita pilih untuk bantu kita, dia akan terus pergi monitor kat mana-mana iklan ada dan buat laporan. Okey. Cara buat laporan itu kalau boleh kita nak secara bertulis. Boleh masuk kita punya website asa.com.my. Boleh masuk dan laporkan apa yang kesalahan tu. Kalau ada gambar, location dekat mana dan kita ambil tindakan atas tu. Kalau dapati salah, kita akan minta pengiklan tu turunkan iklan tu dan kita akan melaporkan kepada siapa-siapa yang agensi kerajaan yang terbabit lah. Kalau ada kawasan tu kat Seremban, mungkin kita panggil majlis kerajaan tempatan Seremban yang bahagian pengiklanan untuk ambil tindakan. Usulan. Banyak kan yang terlepas ni, dia orang duduk lokasi iklan tu berada di luar kawasan. Ada satu kawasan dia panggil no man's land. Satu tak tahu siapa yang memberi hak ke atas tempat tu. Jadi sebab ada yang tu nak ambil tindakan satu, nak buang ke dia ke nak turunkan iklan tu, nak turunkan papan tanda tu, kita perlu berbincang dengan banyak pihak. Itu akan mengendala sikit tapi boleh buat. Okey. Kami nak tanya berkenaan dengan, kita melihat bahawa sekarang ni ramai sangat usahawan produk-produk kan. Jadi bagaimana kalian melihat mereka ini dalam memasarkan produk-produk tu dengan iklan di tepi lebuh raya tu, tahap kesopanan bahasa yang digunakan. Sebab kita tahu iklan ni tak boleh klise. Iklan kena out of the box. Itu memang DNA pengiklanan kan. Bagaimana setakat ini? Okey. Yang ni masalah dia. Sekarang kita tengok daripada syarikat yang membuat tu, memang syarikat kecil. So dia tidak ada orang yang advertise, orang yang advice atau menasihatkan kepada mereka. Bagaimana? Dan mereka pun tak tahu. Mungkin ada seorang atau dua pengusaha tu, dia kalau boleh, dia perlukan tindakan, dia perlukan bantuan, tapi pasal dia kecil, dia tak ada masa atau dia tak ada kewangan untuk mendapatkan khidmat, penasihat ke apa kan. Itu orang yang jumpa dia atau staf dia yang sendiri yang mungkin yang buat. Jadi masalah itulah. Kalau dia ada orang yang boleh advise dia, then it will easier lah. Dari segi iklan kan, kadang dia paparkan iklan tu terbalik. Dia rasa akan mendapat perhatian. Tetapi kita memandu bukan berjalan kaki sepintas lalu. Jadi mengganggu kita juga kan. Mengganggu kita, mesej kita tak faham. Jadi interest kurang lah. Okey. Last, kita mungkin nak concludekan perbincangan kita pada hari ini. Adakah media sosial ataupun pengiklanan online ini juga perlu badan seperti ini pada pendapat Tuan Azizul sendiri? Sebab kita sekarang ni lapisan masyarakat bergerak pada bukan sahaja di luar kan, online pun anak-anak kita dah tengok. Jadi pandangan Tuan Azizul. Memang online apa semua ada lagi satu badan yang mengawal selia digital. Jadi digital dari segi Facebook, dari segi online advertising. Tetapi kebanyakan online macam Shopee dan Lazada terkawal-kawal sebab mereka adalah pemasaran yang besar. Jadi mereka mengikut tata susila semua. Yang kecil ni one off on the Facebook. Itu yang membahayakan. Dan bagi impak yang agak besar dalam kalangan kita lapisan masyarakat untuk dari segi bahasa dan
perkara-perkara lain lagi pastinya. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Azizul Kalahan, pengerusi ASA dan juga timbalan pengerusinya Encik Kadri Taib bersama dengan kita sekurang-kurangnya sedikit sebanyak standard dan juga piawaian. Dan kita tahu ada badan sebenarnya yang mengawal selia iklan-iklan ini, cuma kerumitan itu pastinya dialami pada peringkat-peringkat yang tertentu. Dalam kita menonjolkan kreativiti kita dalam periklanan, tapi perlunya ada rasa tanggungjawab juga sebab periklanan ini sebenarnya antara medium untuk kita mendidik juga. Betul, kan? betul. Sesiapa saja yang menontonnya. Baik.